Speaker. Menunggu. Sungai Panjang. Tuan Timbalan Speaker, ahli-ahli yang berhormat sekalian, anggota kerajaan, izinkan saya mengambil bahagian dalam perbahasan belanjawan tahun 2016. Saya telah merujuk kepada teks ucapan, ringkasan ucapan slide pre-council dan membandingkan antara bajet 2015 dan 2016. Dan saya membawa tema pada hari ini, perbahasan saya ialah ada 44 persoalan daripada aspek belanjawan ini yang pada saya perlu saya persoalkan, perlu saya mendapat pencerahan, namun walau bagaimanapun saya akur kepada undang-undang dan disiplin masa yang telah ditentukan. Sebelum ini, sebelum saya mengulas dengan lebih lanjut, izinkan saya menzahirkan kekaguman saya kepada pembentakan belanjawan yang pada saya hampir 2 jam itu penuh dengan dramatik, ada air mata dan ada sebab, tetapi yang tidak terkecuali ialah kecaman berterusan kepada Barisan Nasional seolah-olah Barisan Nasional itu tidak ada kebaikan langsung. Jadi saya menilai, saya meneliti sama ada ia air mata yang asli, palsu, tetapi mengecam Barisan Nasional itu saya lihat berterusan. Bajet 2015, saya tidak rujuk bajet 2016 itu, saya merujuk kepada bajet 2015 ini yang memperuntukkan sejumlah 2 juta kepada DEI, belum lagi DEIG, Darul Ihsan Institute, iaitu sebagai suatu platform kerangka kebijakan dan kecemerlangan negeri Selangor. Dan apabila saya melihat kepada tema bajet ini, membangun Smart Selangor yang peduli, saya mendapat banyak feedback, terutama daripada ahli bahasa, daripada pakar-pakar bahasa, yang jelas ia bercelaru dan mencampur adukkan perkataan Inggeris dan juga perkataan Melayu. Semalam perbahasan ada menyebut soal UMNO itu sendiri, perkataan akronim. Saya boleh menerima kalau SMART itu satu akronim. Maksudnya S itu untuk Selangor, M itu untuk menuju, A itu amanah, T itu ada teladan. Saya boleh terima. Tetapi pada saya perkataan SMART itu kalaulah menggunakan bahasa Melayu, walaupun bukan dengan laras yang tinggi, laras yang sederhana saja, kita boleh guna Selangor Pintar. Sebab pada saya dalam bahasa Melayu itu sudah cukup. Melainkan kalau SMART itu adalah merupakan satu akronim daripada perkataan-perkataan. Ini menimbulkan persoalan. Okay. Kita meletakkan bajet sebanyak 2 juta kepada Darul Ihsan Institute. Tidak adakah di situ pakar bahasa? Adakah tidak dirujuk perkara ini kepada Dewan Bahasa? Atau setidak-tidaknya rujukkanlah kepada sastrawan negara. Sekejap, yang akhirnya yang telah selama ini bersama-sama dengan rakan-rakan di Pakatan. Ya, silakan. Sila teratai. Terima kasih. Saya ingin tanya yang berhormat bahawa adakah dalam bahasa Malaysia ada terdapat tata bahasa kata nama khas dan kata nama am? Kadang-kadang kita guna kata nama khas untuk tema, untuk nama buku dan selainnya. Saya juga sesungguhnya yakin bahawa nama yang berhormat juga merupakan satu kata nama khas untuk yang berhormat. Terima kasih. Okey, terima kasih. Skincan jangan gelak dulu. Boleh, tak ada masalah. Saya terbuka dalam perbahasan ini. Saya nak rujuk kepada perkara ini. Pertama ialah, kalaulah perkataan SMART itu merupakan akronim daripada S itu untuk Selangor, M itu untuk menuju, A itu untuk amanah, tidak ada masalah. Tetapi perkataan yang rapat, yang paling dekat untuk SMART itu adalah pintar. Persoalannya, mengapakah tidak dirujuk dengan pakar-pakar bahasa? Mengapa tidak dirujuk kepada Dewan Bahasa? Ataupun tidak, rujukkanlah kepada Darul Ihsan Institute yang pada tahun 2015 dalam bajet telah diperuntukkan sebanyak 2 juta ringgit. Saya fikir Esko dulu. Esko ada nanti pada ketika penggulungan. Sabarlah. Saya nak tanya, saya keliru sikit nak tanya. Nanti saya jawab. Tuan Speaker, saya minta Esko nanti masa dia penggulungan, dia buatlah penggulungan. Saya hanya ada masa lebih kurang dalam 15 minit. Keliru. Saya nak tanya supaya saya boleh jawab dengan betul. Bagi saya tanya Sungai Panjang. Sungai Panjang nak bagi laluan kepada nanti pertanyaan ni. Dia hanya banyak masa ketika penggulungan, dia boleh
perjelaskan atau perbetulkan sebab perkara ini. soalan saya nak dapat soalan yang betul. Kalau soalan tak betul, No. jawab tak betul. Datuk Saya nak tahu sekarang ni siapa yang jadi speaker? Tuan Timbalan speaker. Sekarang ni siapa yang jadi speaker? Sungai Panjang, saya tanya, bagi tak bagi? Tak, saya tak faham kenapa dia berdiri. Sungai Panjang bagi tak bagi? Nah, nanti dia ada pada penghulungan, ada penghujahan, dia ambil lah ketika penghulungan Yalah. esko. Sungai Panjang bagi tahu saya, bagi ke tak bagi? Saya tak bagilah, dia ada masa yang banyak ketika Tuan Speaker, penghulungan. tak, saya bukan nak ganggu dia. Ya, Tuan Speaker. Saya dah tak bagi Tuan Timbalan speaker. Siapa sebenarnya sekarang Speaker, saya nak tanya ini kepada Tuan Speaker. yang menjadi speaker? Ya. Melah speaker. Speaker. Saya minta Sungai Tuan Panjang, Speaker. nak tanya Tuan Sungai Speaker. Speaker, Ya. bukan Nanti Sungai masa Panjang. buat Saya keputusan, merujuk- dah tak bagi saya- suruh duduk je lah. Tuan Timbalan speaker. Saya merujuk kepada peraturan tetap sekarang. Tuan Timbalan Okey, speaker. Pak Tuan tetap. Tuan Timbalan speaker. Saya hanya ada 15 minit Pak Tuan saja. tetap, duduk. Tuan Timbalan speaker. Pak Tuan tetap, Pak Tuan Dia tetap. tidak, dia juga tidak. Dia juga tidak Pak duduk. Tuan tetap. Duduk. Pak Tuan tetap. Entah duduk. Sila Sungai Panjang. Ya, Sungai Yang Panjang. Pak Tuan tetap. speaker. Ya. Speaker, Tetap. saya nak mencelah. Pak Tuan tetap, duduk. Yang boleh membuat Duduk lah. memerintah orang untuk duduk cuma speaker, bukannya ahli dewan lain selain daripada speaker. Okey, saya Dia minta tidak ada Batang hak. Kali duduk. Batang Kali duduk. Tuan Tidak tetap. ada hak Boleh bagi dah sebarang belajar. YB Belajar dalam lah, melainkan Tuan tetap. speaker Tuan tetap. yang boleh mengarah sesiapa untuk duduk. Baca peraturan dewan. Okey. Saya arahkan Batang Duduk. Kali. Kalau begitu semua orang boleh pun cakap Batang dekat Kali duduk. Sungai Pinang. Duduk. Bagi Speaker kata sedia Batang Kali membuat duduk. keputusan. Batang Kali duduk. Ni peraturan tetap. Peraturan tetap. Sila. Ya, Sungai Panjang baru nak baik-baik begini. Duduk. Mana boleh, tak boleh. Bagi dia. Bagi tuan speaker tu. Sila Sungai Pinang. Ya. Saya berdiri dan peraturan tetap dia berdiri lagi tu. Dia duduk. Sungai Panjang duduk dulu. Peraturan tetap. Itu baru betul. Ya. Ada Ya. speaker baru. Sila Sungai Pinang. Sila. Ya, Tuan Speaker, saya ingin minta petua di bawah peraturan tetap 87. Ya. Itu cara dia, kena belajar tu. Tuan Speaker, sebab saya nak memberi penjelasan, memang pihak kerajaan hendaklah memberi penjelasan ke atas segala soalan yang ditanyakan oleh Adun. Tapi masalahnya, bila soalan tu tak jelas, kita nak minta supaya kita dapat jawab dengan baik. Kalau soalan tak betul, nanti jawapan tak betul, dia melenting. Sebab tu saya minta tu. Saya minta betul sama ada saya boleh tanya tak. Kalau saya boleh tanya, nanti jawapan beri tak betul, jangan melenting. Itu sebabnya kita bukan nak kacau je. Buat apa saya nak kacau dia perbahasan di antara adun. Kita cuma, dan juga di Dewan ini, semua adun ada hak yang sama. So, walaupun saya mewakili kerajaan, saya juga adun. Dia kalau tak faham, Tuan Speaker, saya minta dikhususkan. Kita boleh hantar dia pergi London pun. Ikut Tuan Speaker ni. Wah, kadang-kadang saya pelik peraturan kali ni. Okey, saya minta Sungai Panjang. Teruskan. Terima kasih. Okey. Boleh mencelah sikit. Apa nak celahan lagi? Silakan. Ketua Masyarakat pula bercelah. Timbalan Silakan. Speaker, saya setuju tadi apa yang dikatakan oleh Adun mana tu, Sungai Panjang. Dia kata kena dikhususkan sebab saya tengok yang jadi kerajaan negeri pun macam pembangkang. Pinang lah, Sungai Pinang. Sungai Pinang, apa sungai? Ya, dia. Nah, sebab saya nampak panjang ni, mau minta maaf, Sungai Pinang. Ini juga kena hantar London juga ini. Dia minta nak pergi London sebab tu bangun dulu. Okey, okey. Tak apa. Kalau nak pergi kursus, bawa gambar-gambar. Jangan bawa saya seorang. Okey, je. Sungai Panjang silakan. Okey. Itu isu yang Boleh pertama. sekarang ni saya minta ni, boleh minta penjelasan sebab saya dah jelaskan. Kalau dia tak nak jawapan yang betul tak apa. Sungai Pinang minta saya ingat- penjelasan. Tak nak jawapan betul. Okey, tak apalah. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Pada saya, bagi saya hanya ada waktu yang terhad, saya kira. Okey. Saya nak merujuk kepada perkara yang kedua. Dalam perkara yang kedua ini, dalam ucapan bajet ini merujuk kepada dicatatkan jangkaan hasil 2016. Terima kasih Tuan Speaker. Peraturan tetap. Ya. Saya difahamkan Ya. bahawa yang berhormat Sungai Pinang merujukkan kepada aturan 87. Saya ingat Dia itu meminta aturan tetap Okey. ini telah melanggar aturan 37/1. Duduk. Saya ingin menyatakan Penat. Timbalan Maaf, Tuan Speaker, siapa speaker speaker dia yang suruh nak duduk ni? duduk ni? Isu. Jangan Isu. perkataan Isu. duduk, itu hak. Okey, saya minta pendamaran duduk. Arahan ni. Duduk. Dia faham ke tak faham? Silakan duduk. Semua duduk. Semua duduk. Yang panjang pun duduk. masih Okey, pendamaran nak bagikan peraturan tetap apa dia? Ya, sekarang ada dua isu. Peraturan tetap.
peraturan tetap pertama merujuk kepada aturan 37/1 menyatakan bahawa sesiapa kurungan A, seorang ahli tidak boleh mengganggu ahli yang sedang bercakap kecuali jika hendak mengeluarkan teguran berkenaan dengan perkara tertib mesyuarat. Ketika itu, ahli yang sedang bercakap itu hendaklah duduk dan ahli yang mengganggu itu hendaklah menarik perhatian kepada perkara yang hendak dikeluarkannya, buat pengetahuan mesyuarat dan diserahkan kepada perkara itu kepada pengerusi untuk memutuskan. Jadi, sesiapa yang ahli dewan yang bangkitkan isu peraturan tetap, maka sesiapa yang sedang berucap hendaklah duduk. Inilah mereka yang perlu belajar. Jadi saya rasa saya minta Dewan Yang Mulia ini mengambil tindakan terhadap sesiapa yang tadi melanggar aturan 37 ini. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyatakan bahawa yang berhormat Sungai Pinang telah merujuk kepada aturan 87 yang aturan 87 memerlukan Timbalan Speaker membuat satu keputusan sama ada untuk melaksanakan budi bicaranya untuk membenarkan permintaan daripada yang berhormat Sungai Pinang. Tetapi saya rasa Timbalan Speaker belum lagi membuat keputusan. Jadi itu bukan untuk merujuk balik kepada sesiapa yang sama ada mereka ingin memberikan peluang ataupun tidak. Tetapi aturan 87 memberi budi bicara kepada Tuan Timbalan Speaker untuk membuat keputusan. Jadi saya mohon satu keputusan dibuat oleh Tuan Timbalan Speaker sebelum mereka dibenarkan untuk diteruskan. Tuan Itu saja, Speaker, terima kasih. saya juga merujuk kepada peraturan 87. Okey, saya dah faham dulu. Saya faham. Saya telah memberikan peringatan tadi supaya semua pihak harus mengikuti peraturan yang sedia ada, dan terima kasih kepada pandai-pandai yang memberikan ingatan kepada kita semua, dan saya juga telah buat petua saya iaitu meminta supaya Sungai Panjang meneruskan ucapan dia. Silakan. Sungai Panjang teruskan. Ya, terima kasih. Ya. Boleh saya teruskan? Baru nak masuk gear 1 dah kena campak dengan air ni. Dalam isu yang kedua, saya merujuk kepada teks ucapan yang amat berhormat Datuk Menteri Besar yang dijangkakan hasil 2016 ialah sebanyak 2.25 bilion. Okey. Namun sumbangan utama pada hasil ini adalah daripada kategori hasil bukan cukai, iaitu saya melihat sebanyak 1.4 bilion, iaitu lebih kurang 62% daripada hasil. Jadi saya bertanya kepada Menteri Besar, lazimnya sumber hasil sebuah kerajaan negeri itu adalah daripada cukai. Jadi kalau jika ia bersumberkan bukan cukai, adakah penjualan aset kerajaan negeri akan berlaku? Kebimbangan pertanyaan ini saya fikir patut dijawab oleh pihak kerajaan negeri. Yang ketiga, saya melihat blueprint Selangor Pintar atau Smart Selangor ini sebanyak 10 juta untuk tempoh 3 tahun. Dan saya bertanya lagi, 10 juta untuk menyiapkan satu blueprint, pada saya satu jumlah angka yang sangat besar. Adakah penyediaan ini ada kaitan dengan pihak perunding swasta daripada luar ataupun menggunakan tenaga kerja dalaman? Dan apakah kemahiran, kepakaran dalaman akan digunakan dalam menyediakan blueprint ini? Saya juga bersetuju dengan Damansara Utama soal Wi-Fi Smart Selangor. Satu ketika dahulu, kita diperkenalkan dengan Wi-Fi Selangorku. Dan apabila saya merujuk bajet pada tahun 2015 yang mencatatkan sebanyak pada tahun 2013 Wi-Fi Selangorku hanya ada terdapat 112 saja, iaitu hotspot yang ada, dan diperuntukkan sebanyak 13 juta. Dan akhirnya pada sebanyak 2,500 hotspot itu dengan kadar kelajuan 1 megabyte per second itu boleh untuk digunakan dalam lingkungan 100 meter. Ternyata bajet 2016 menyebut lagi soal Wi-Fi, tetapi dia bersalin kulit. Kalau dulu namanya Wi-Fi Selangorku, kali ini dia bertukar kepada Wi-Fi Smart Selangor. Sekali lagi saya bertanya dan merujuk kepada perbahasan, merujuk kepada penghujahan yang dikemukakan oleh Damansara Utama tadi tentang soal tender terhad, tentang tender berpilih, dan adakah ini menjadi faktor menyumbang kepada
perkhidmatan yang disediakan. Kerana terlalu acap kali sangat bertukar-bertukar jenama, akhirnya saya fikir rakyat itu harus diutamakan daripada segi kemudahan Wi-Fi. Dan saya melihat daripada segi kemudahan Wi-Fi, ya betul. Daripada segi Wi-Fi itu patut ada. Tetapi yang lebih patut ada ialah satu proses pelatihan, satu proses perundingan terhadap aktiviti gerak kerja, bagaimanakah perniagaan-perniagaan secara online itu patut untuk kita lakukan. Jadi saya fikir soal penggunaan kecenderungan menukar jenama daripada Wi-Fi Smart Selangor, daripada Wi-Fi Selangorku kepada Wi-Fi Smart Selangor, saya fikir akhirnya dia tidak memberi kebaikan. Yang penting adalah soal pelatihan. Bajet pada kali ini juga meletakkan peruntukan sebanyak 15 juta ringgit kepada MPAJ, kepada MBSA, MPPJ dan MPK terhadap kajian pembangunan Sungai Kelang. Saya fikir amount yang cukup banyak, sebanyak 15 juta. Dan apa jaminan perkara ini tidak bertindan dan bertembung dengan apa inisiatif yang dibuat oleh kerajaan pusat, iaitu soal menghidupkan sungai, iaitu soal River of Life. Dan kalau ianya bertindan, sudah tentulah pada saya pembaziran itu akan berlaku. Kerana dalam masa yang sama, mengapa pula kerajaan negeri melakukannya dan kerajaan pusat juga melakukannya. Saya nak rujuk ini kerana dalam masa yang sama, daripada segi catatan bajet itu juga meletakkan 9 juta ringgit diperuntukkan untuk pemuliharaan. Dan ini menimbulkan persoalan daripada segi angka. Mengapakah soal kajian sebanyak 15 juta, pelaksanaan operasi sebanyak 9 juta? Mengapa tidak soal kajian itu hanya sekitar 5 juta dan aktiviti operasi itu sebenarnya lebih daripada itu? Jadi angka-angka yang dikemukakan ini pada saya, walaupun tidak menimbulkan keraguan, tetapi kita merasakan ada kewajaran supaya pihak kerajaan negeri menjawab isu dan persoalan ini. Saya nak merujuk kepada soal isu membasmi kemiskinan. Saya fikir suatu data penting iaitu soal basmi kemiskinan ini memberikan bantuan asas makanan kepada sebanyak 5,000 keluarga, iaitu RM250,000 sebulan, dan ini asas ini dikemukakan untuk memberikan bantuan makanan asas. Dan saya nak rujuk apa yang berlaku di lapangan. Apa yang berlaku di lapangan, kadang-kadang satu keluarga miskin, dalam masa yang sama dia penerima JKM, dalam masa yang sama dia menerima bantuan daripada ICU, dalam masa yang sama dia menerima bantuan daripada pusat zakat. Isu yang saya nak kemukakan, kalaulah tidak ada satu pengkalan data yang pada saya penting untuk kita menyenaraikan supaya isu pertindanan ini tidak berlaku, maka saya fikir yang paling penting, soal memberi makan juga penting, tetapi yang lebih penting ialah soal mengadakan pengkalan data itu sendiri. Sebab dalam 2-3 sidang DUN, saya bercakap soal yang sama, keperluan, kepentingan pengkalan data untuk mereka yang miskin ini, supaya isu bertindan ini tidak berlaku. Saya hanya membawa isu soal kawasan dalam isu perkara yang kecil. Tetapi harus diberi kewajaran, iaitu soal pesisir pantai, soal tebing di kawasan pesisir pantai. Seringkali pada saat ini, di saat hujan lebat, saya kira pesisir pantai sepanjang pantai Sungai Limau, Sungai Haji Dorani sampai ke peket 60, peket 100, saya fikir keadaan tebingnya bila-bila masa saja boleh runtuh. Jadi saya melihat soal bajet yang besar diperuntukkan kepada JPS. Mengapa tidak isu yang saya bawa kepada isu penggal pertama ini diambil kira? Sebab saya fikir di kawasan pesisir itu ada kawasan kampung nelayan. Di penghujungnya ada kawasan kampung nelayan Sungai Besar. Di pertengahannya ada kawasan kampung nelayan Sungai Haji Dorani. Di sebelah hujung ada kampung nelayan kawasan Sungai Nipah. Saya tidak tahu apa persediaan sekiranya banjir besar dan pertembungan antara pembuangan air sawah padi dan kenaikan air pasang daripada laut. Kalaulah kawasan-kawasan ini dilanda banjir, saya fikir satu kos yang lebih besar akan kita peruntukkan untuk membasmi perkara ini.
Ya, saya mendapat signal daripada timbalan speaker, walaupun saya ada 44 hujah persoalan yang saya nyatakan, tetapi saya fikir memberi peluang kepada rakan-rakan yang lain untuk mengambil turut serta di dalam perhujahan ini, dan saya sekali lagi memperkatakan ada isu-isu yang perlu diambil kira. Saya fikir kerajaan negeri bercakap soal isu ketelusan, tetapi Menteri Besar juga jangan gopoh dengan melakukan tindakan. Saya fikir ada beberapa kajian kes soal macam seperti DIG itu, isu kegopohan itu, ada kalanya menyebabkan ia dilihat tidak transparan. Itu saja. Sungai Panjang mohon berundur diri dan ucap terima kasih kepada timbalan sekalian.